Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khair illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Al-Aliyyil Azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Kita nak sambung muka surat, kita nak sambung perbincangan, perbahasan kuliah tafsir kita pada ayat yang kelima hingga kita berada pada ayat kelima hingga keenam. Innal ladzina yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama' huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha' la ilaha illa huwal azizul hakim. Maksudnya sesungguhnya bagi Allah tidak ada satu pun yang tersembunyi di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendakinya. Tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Surah Ali Imran, surah ketiga ayat 5 hingga ke 6. Baik, kita nak masuk kepada tafsirannya. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang setia bersama, dan insya-Allah mudah-mudahan Halimatus Hashim Abdullah senyum, Nu'man Bashir manis amboi. Terus pergi toilet. Zara Hussein, Aisyah Sidi, Zainab Haji Ali, Muhammad Iqbal, ceria Haji Abi. Tips ceria ialah kayu basikal. Maimunah Ibrahim, terima kasih. Ustaz Nu'man Bashir. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Kita nak sambung tafsiran pada ayat ke-5 dan ayat ke-6. Allah mengkhabarkan bahawa Dia, yakni Allah, mengetahui perkara gaib di langit dan di bumi. Tidak ada satu pun daripada hal itu yang samar baginya. Walladhi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dia, yakni Allah, sallallahu alaihi Muhammad,
yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendakinya. Artinya dia menciptakan kamu dalam rahim sebagaimana yang dikehendaki olehnya. Lelaki atau perempuan, tampan ataupun jelek, dan sengsara ataupun bahagia. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Artinya Dialah yang telah menciptakan dan Dialah satu-satunya yang berhak untuk dituhankan. Tidak ada punya sekutu, miliknya keperkasaan yang tidak tertanding, hikmah dan hukum. Dalam ayat ini Allah menceritakan bahawa Allah mengetahui segala apa yang ada di langit dan di bumi. Semuanya dalam pengetahuan Allah SWT. Tuan-tuan, angin bergerak laju macam mana? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tidak ada satu pasir pun di pantai yang bergerak, melainkan semuanya dalam pengetahuan Allah. Tidak ada satu daun pun yang jatuh daripada pokok, melainkan tetap dalam pengetahuan Allah. Apatah lagi perbuatan-perbuatan. Ni akidah tuan, ni akidah. Jangan sebut subhanallah sallallahu alaihi wasallam, tak apa kami sembunyi tanya Allah tak nampak. Tak apa kami buat macam ni cepat-cepat Allah tak nampak. Jangan. Tuan-tuan, dan kadang-kadang akidah tentang Allah Maha melihat ni kita kena tanam dalam hati anak-anak kita semenjak kecil gitu tuan. Tuan-tuan biasa tengok dah anak-anak kita, dia waktu ayah dia ada dia baik. Waktu ayah dia pergi kerja ke, ayah dia keluar pada rumah ke, dia mula buat nakal. Tak mau semayang, tak mau apa. Faham sallallahu alaihi wasallam? Mak dia kata apa? Mak dia kata, "Mayang cepat nu, ayah balik nu." Tuan-tuan, dia kadang-kadang didikan macam ni yang menyebabkan anak-anak kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Zainab Haji Ali kata senyuman Nu'man tu macam ayah dia manis. Tak sama. Ayah dia lebih sikit. Ayah dia lebih sikit. Tuan. Jadi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, tak faham tak? Saya pernah tengok budak-budak pergi sekolah. Dia pergi sekolah, dia kayu basikal pergi sekolah. Waktu dia keluar pada sekolah, dia boleh cabut tudung dia masuk tudung dia dalam beg. Budak perempuan lah. Lepas tu kayu pergi sekolah. Sampai sekolah, nak masuk pagar sekolah, dia pakai balik tudung tu. Lepas tu masuk sekolah. Tak nak? Pasal apa dia pakai tudung waktu di rumah dia? Pasal apa pula dia pakai tudung di sekolah dia? Dia pakai tudung di rumah dia pasal ayah dia nampak, mak dia nampak. Waktu dia masuk sekolah, pasal apa dia pakai tudung balik? Pasal cikgu dia nampak. Jadi seolah-olahnya kan itu bahasa baru. Seolah-olahnya sallallahu alaihi Muhammad, waktu dia duduk dekat dalam waktu ruang yang tak ada siapa tengok dia, macam dia boleh buat apa saja dia buat. Dia boleh buat apa saja. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal apa? Pasal kita salah mendidiknya, yang dia hanya dia boleh melakukan kebaikan, dan dia boleh seolah macam boleh melakukan kemaksiatan bila tak ada orang tengok dia. Daripada kecil, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, daripada kecil dia duk, mak dia duk zikir apa, duk ajar apa. Jangan duk buat gini, sehari ayah nampak sehari macam mana. Sallallahu alaihi wasallam. Semayang cepat nu. Ayah balik nu. Waktu mak suruh tak elan lah. Kamarul Hizam kata kalau ada anak perempuan nak Luqman jadi menantu. Luqman duduk ada depan saya ni. Ya. Habis ya. Salih ala semua. Okey. Jadi semalam kan tak nak tak? Dia ajak ayah dia. Aduh. Habis apa dia? Jadi dia didik dia, Allah, overshining lah anak-anak ni kan. Dia panggil apa? Dia panggil overshadow. Tahu overshadow? Dia telah steal the limelight. Orang kampung saya kata. Telah steal the limelight. Baik, Allahumma salli ala sayyidina. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Betul kata Iqbal tadi ni. Iqbal Nizam kata apa? Ajak anak iman Islam, iman ihsan. Ihsan ni
an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadat kepada Allah seperti mana kamu nampak Allah, tapi kalau kamu tak nampak Allah, ingat Allah melihat kamu. Jadi subhanallah, kita ajak, kita daripada kecil kita duk ajak anak kita apa? Jaga ayah nampak, jaga anu nampak. Ajak anak, buatlah macam ni, sekali polis tangkap. Pi dalam tu sekali polis tangkap. Ini pi tu sekali hantu ada kat situ. Kita duk ajak anak-anak kita ni untuk takutkan kepada sesuatu. Dia buat sesuatu sebab takut pada sesuatu, dia meninggalkan sesuatu pun sebab takut pada sesuatu. Salih ala Sayyidina Muhammad. Iqbal petik nama sikit. Tak petik, tak payah. Iqbal tak payah tag nama dia depan saya lah ni. Luqman ni sengih macam daripada pagi tadi. Merah padam muka Luqman. Macam mana Mak Curabina boleh tahu ni? Merah padam muka dia. Jadi salih ala Sayyidina Muhammad, tuan-tuan, kita yang duk ajak anak-anak kita ni, duk ajak anak kita untuk takutkan pada sesuatu, tapi kita tak pernah ajak takut pada Allah. Kita tak pernah kata, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, jangan buat macam tu, Allah nampak. Jangan buat macam ni, Allah nampak. Adik ambil semayang tak nak pergi semayang ni? Adik ambil semayang tak? Salli ala Sayyidina Muhammad. Apa ni? Dia culah pergi semayang. Culah pergi semayang. Pergi semayang terus. Ambil wuduk dah ni. Dia kata, Salli Sayyidina Muhammad, dah ambil dah. Dia tak ambil wuduk. Pasal apa? Pasal dia tak ambil wuduk tu, dia berasa macam tak salah pasal ayah tak nampak. Faham ni? Salli ala Sayyidina Muhammad. Bila kita tanya baru, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baru Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan baru nak pergi ambil wuduk. Pasal apa? Pasal dia berasa apa yang dia kena buat, apa yang dia tak boleh buat, itu ketika ada pandangan manusia dekat dia. Faham tak? Salli ala Sayyidina Muhammad. Anak tu tengok TV, mak suruh dah macam tak lekat dah. Mak tiap hari suruh, dia pun macam dah lali dah dengan bahasa mak ni. Faham tak? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Panggil Luqman, panggil panggil. Buat tak tahu. Pergi semayang cepat tu. Ni Ultraman ni. Bukan Luqman lah. Salli ala Sayyidina Muhammad. Pergi tu. Ni Ultraman ni. Pergi cepat. Tahu tak? Sekali nak tahu kata mak marah tu, dia panggil dengan nama penuh. Luqman Al-Hakim bin Jafri. Semua nama penuh. Kalau panggil nama penuh tu, tahu tengah marah tu. Mak kan. Dia panggil dengan buat IC sekali, lagi marah sungguh tu. Faham tak? Salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi sampai bahasa mak ni tak lekat lah. Lalu salli ala Sayyidina Muhammad. Dia kata apa? Ayah balik. Cepat. Baru kelang kabut nak semayang. Tuan-tuan, jadi Allahumma salli ala Muhammad. Dia mengajak apa? Dia mengajak takut dekat ayah, takut dekat cikgu, takut dekat polis, takut dekat hantu. Tapi tak pernah sebut takut pada Allah. Takut ke Allah. Kita kena apa tau? Kita kena, dia panggil apa? Doktrin anak tu daripada kecil. Tuan-tuan tahu tak doktrin ni apa? Dia macam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, macam diulang-ulang sebut perkara tu sampai melekat dekat kepala dia. Diulang-ulang sebut tu sampai benda tu melekat dalam kepala anak. Contoh salli ala Sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Apa macam orang Tok Imam, dia ada orang nak jatuhkan Tok Imam. Salli ala Sayyidina Muhammad. Iqbal kata Luqman tak layan Ultraman, dia layan Dragon Ball. Dragon Ball tu Ikmal. Itu Ikmal. Ikmal Goku. Rambut anak dia pun dia buat jadi lagu macam Goku. Ngaruh Goku, Goku. Jadi subhanallah Sayyidina tuan-tuan, dia jadi macam mana? Dia Allahumma salli ala Sayyidina tuan-tuan. Apa? Dia nak jatuhkan tu imam tu kan. Tu imam tu tak mau letak jawatan. Suruh letak jawatan tak mau. Tak, dia buat apa? Dia mulakan dengan satu fitnah. Tu imam curi duit tabung masjid. Takkan kot 20 tahun dah dia jadi imam, takkanlah dia nak curi tabung masjid. Dia cakap seorang ni. Sekali dia pergi abad orang ni pula, hantar dak tu imam curi tabung masjid. Takkan tu imam curi masjid kau, aku kenal dia. Salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas tu pergi cakap ni, lepas tu ulang lagi, lepas tu susah ulang lagi, lepas tu ulang lagi, lepas tu ulang lagi, lepas tu ulang lagi, lepas tu ulang lagi. Lepas tu ulang lagi. Ulang ni dia panggil doktrin. Ni strategi tuan-tuan, dia panggil apa? Membunuh karakter. Karakter assassin. Ataupun karakter assassination. Pembunuhan karakter. Ulang.
Akhirnya dilekat. Tersilap sikit tu imam tu. Betul tu imam curi duit. Tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam, dia panggil apa? Dia panggil doktrin. Allahumma salli alaihi wasallam, doktrin. Jadi kita sepatutnya doktrin ke anak kita macam tu. Doktrin nak? Doktrin anak kita, takut Allah, takut Allah, Allah melihat, Allah melihat, Allah mengetahui, Allah melihat, Allah mengetahui. Tiap-tiap hari dia sebut kat dia, abang nak pergi sekolah, tu tengoklah dalam perjalanan tu Allah melihat, Allah mengetahui. Abang nak tidur, Allah melihat, Allah mengetahui, Allah melihat, Allah mengetahui, Allah tahu, Allah takut. Takut Allah, Allah ulang setiap hari. Dan satu hari, daripada dia takut kat ayah dia, daripada dia takut dekat cikgu dia, daripada dia takut kat siapa-siapa, dia takut dekat Allah. Sebab tu tuan-tuan, ini dia panggil i'tiqad yang sempurna. Dia akidah. Maka tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, Allah sebut dalam ayat ni, innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada satu pun yang tersembunyi di bumi dan tidak ada yang tersembunyi pula di langit. Kemudian Allah sambung lagi, huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendaki olehnya. Artinya, dia menciptakan kamu dalam rahim sebagaimana yang dikehendakinya, lelaki atau perempuan, tampan ataupun jelek, atau sengsara atau bahagia. Dia kata, salli ala Sayyidina Nabi SAW sebut, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Macam mana? Yujma'u khalqu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Thumma yakunu alaqatan mithla dhalik. ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد الله الذي لا إله إلا غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبين إلا الذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu baina ila az-zira' fayasbiqu alayhi al-kitab fayamalu bi amali ahli al-jannah fayadkhuluha aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahih rawahul Muslim. Nabi SAW menyebutkan, dihimpunkan kejadian kamu dalam perut ibu kamu ni 40 hari an-nutfah. Tuan-tuan, ini dia panggil mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat Nabi SAW. Nabi menyampaikan, sebab tu Nabi sahabat yang menyampaikan ni, Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhu, dia sebut sebelum dia nak cerita ayat ni, dia kata apa? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dia kata Allahumma salli alaihi wasallam. Dia cerita tentang Nabi nak cerita ni, dia kata huwa sallallahu alaihi wasallam as-sadiq wa masduq. Sebelum dia nak cerita ayat perkataan Nabi SAW ni, Allah Mas'ud kata apa? Nabi ni as-sadiq wa masduq, seorang yang benar lagi dibenarkan perkataannya. Pasal apa yang Allah Mas'ud sampai sebut sadiq wa masduq ni? Pasal apa? Sebab cerita yang nak disampaikan oleh Nabi, cerita yang tak masuk dengan akal manusia. Cerita tentang benda yang duduk dalam perut. Waktu tu mana ada mana ada apa? Macam mana nak cek dalam perut ni? Scan. Mana ada scan, mana ada teleskop, mikroskop, skop production Yusuf Aslam pun tak ada lagi waktu tu. Gerak khas tak ada lagi. Ni Allah. Tuan-tuan, subhanallah, saya cuma kan apa ni polis yang paling efisien dalam dunia tak ada, tuan-tuan, melainkan kat Malaysia saja. Apa saja kes malah besar kes lagu mana mampu diselesaikan dalam 1 minggu. Bukan 1 minggu, 1 malam je. Kalau tak sempat malam ni selesai, sambung next episode minggu depan. Ni memang terror punya, tuan-tuan. Sallallahu alaihi wasallam tu gerak khas. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tak ada teknologi skop, tak ada scan, tak ada apa-apa pun tak ada lagi. Tapi Nabi SAW boleh tahu apa yang duduk dekat dalam kandungan, dalam rahim seorang perempuan. Pasal apa? Mukjizat Nabi SAW. Allah bagi tahu kepada Nabi SAW apa yang berlaku, apa yang jadi dalam perut, dalam kandungan manusia. Nabi SAW sebut, Allahumma salli ala Muhammad, yujma'u khalqu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Dihimpunkan kejadian kamu dalam perut ibu kamu 40 hari an-nutfah.
An-nutfah ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, campuran ayat mani lelaki dan perempuan. Waktu tu tak ada apa lagi. Kalau scan pun tak nampak apa lagi. Dalam 40 hari. 40 hari berapa? Sebulan lebih. Sebulan setengah. Doktor? 40 hari berapa? Sebulan apa? Sebulan 10 hari. Sebulan 10 hari. Sebulan 10 hari waktu tu scan, waktu tu test ayat kencing dah double line lah. Positif. Tapi pergi scan tak dapat apa lagi. Betul kan? Tak nampak apa lagi. Apa? Nampak kata. Okey. Kemudian salli ala sayyidina Muhammad, Nabi SAW sebut. Kemudian thumma yakunu alaqah. Kemudian berubah dia jadi alaqah. Alaqah ni segumpal darah. Segumpal darah. Alaqah ni juga maksud apa? Lintah. Sifat lembik, sifat makan darah. Saya terbaca satu kisah seorang yang masuk Islam, nama dia Profesor Louis L. Moore, nama dia. Tuan-tuan search, saya tengok kat internet. Dia, macam mana kisah dia masuk Islam. Dia, tuan-tuan, dia ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Harlini Sulaiman, mohon di sini agar doakan saya sembuh daripada kanser dan penyakit. Apa ni? Tak sempat nak baca. Dan penyakit yang lain, semoga doa Tuan dimakbulkan oleh Allah. Ya Allah, mudah-mudahan Allah mempermudahkan dan menyembuhkan segala penyakit Puan Harlini Sulaiman. InsyaAllah mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan sebaiknya. Jadi subhanallah sallallahu alaihi wasallam, alaqah maksud lembut, alaqah maksud lintah, alaqah maksud benda yang makan darah, lembik. Tuan-tuan, profesor ni dia menulis buku-buku teks tentang embryologi ni. Betul kan? Betul doktor kan? Embryologi ni. Saya ada referen doktor kat depan, okey. Saya ada doktor kat depan ni, saya ada pakar Al-Quran, saya ada pakar media, saya ada pakar bahasa Arab, dan saya ada pakar handphone. Buat nampak kosyok dengan handphone tu. Okey. Lalu saya lihat siapa? Apa? Anak-anak saya lah belakang kat sini ni. Main mana saya dekat KL. Jadi salli ala sayyidina Muhammad, profesor ni dia embryologi. Dia duk cerita tentang leech. Dia panggil leech kan? Leech. Waktu dalam tempoh kandungan 80 hari, 2 bulan setengah. Kan? Waktu tempoh 80 hari, dia Allahumma salli alaihi wasallam, dia macam leech. Memang bentuk dia macam lintah. So kalau kita scan pun nampak dia bentuk dia macam lintah, dia macam telinga kan. Betul tak? Macam telinga. Siapa senyum macam tu? Okay. You have to correct me if I'm wrong. Tu. Kami memang cakap bahasa tu, bahasa Jerman kat rumah. Dia salli alaihi wasallam ni, dia macam telinga ni, macam bentuk dia macam lintah, leech. Lalu dia ceritalah tentang leech ni. Waalaikumsalam. Peminat setia. Julina Jocelyn. InsyaAllah. Nama pun best. Lalu salli ala sayyidina Muhammad, pakar media Rauf Kabi, pakar media Ikmal. Rauf pakai handphone tadi. Salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, leech. Dia tu cerita tentang leech. Cerita tentang apa? Tentang lintah. Lalu subhanallah, Sayyidina ada pelajar dari kalangan orang Islam, dia kata, Prof, dia kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa yang Prof duk cerita tentang leech tu, lintah tu, Nabi kami dah cerita 1400 tahun dulu ni. Cerita pasal apa? Dia kata, alaqah. Alaqah ni sifat dia macam leech. Sifat dia macam lintah. Kalau kita jumpa lintah pun kita akan panggil dia alaqah. Subhanallah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana Nabi boleh tahu? Macam mana Nabi boleh tahu benda yang duduk dalam perut 1400 tahun dulu yang recently saja orang baru tahu. Waktu dah ada scan, dah ada ni, baru orang boleh tahu. Kalau ni sampai ada scan 4D. Kan? Scan 4D. Sampai boleh nampak killing. Dah 5D dah. Masuk dalam perut tu ya? Dah 5D? Warna. 5D dah warna. Dia tak erti. Nafisah Saad. Laju Ustaz pagi ni. Laju semangat saya hari ni. Pasal ramai-ramai ada anak-anak saya main daripada kampung. Daripada sana. Salli alaihi wasallam. Ikmal 2 kali sebut. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
ta'ajub depa. Dan akhirnya menyebab dia masuk Islam. Sebab apa? Sebab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mukjizat baginda Nabi SAW. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan Nabi SAW sambung lagi. Nabi kata kemudian thumma yakunu mudghah. Kemudian berubah dia jadi mudghah. Mudghah ni apa? Seketul daging. Seketul daging ni masuk dah. Muhammad Kamil Mak Ridwan nak jemput Ustaz forum di Seriti Darul Hadis, insya-Allah. Salih ala Syahmat. Jadi Allahumma salli ala tuan-tuan. Ni semua sahabat-sahabat kita doakan kepada Kak Harlini nah. Tuan-tuan pagi-pagi bangun kita solat, jangan lupa doakan kepada Kak Harlini kita ni yang diuji dengan penyakit, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kesembuhan. Sebut je nama. Walaupun tak pernah berjumpa, tak apa, ni keluarga kita ni. Keluarga kita dalam Instagram, keluarga kita dalam Facebook ni keluarga saya. Jadi kita bangun, kita solat dan kita sebut nama Kak Harlini itu, insya-Allah. Ya Allah, berilah kesembuhan kepada Kak Harlini. Dan sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dan mudah-mudahan ada di kalangan kita yang Allah terima doa dia. Ya Allah berikan kesembuhan. Dan orang yang berdoa tanpa pengetahuan ni tak payahlah duk bagi tahu dekat Kak Harlini yang kita doa kat dia. Orang yang berdoa pada saudara Islam dia tanpa pengetahuannya, maka malaikat yang menjaganya tu akan mengaminkan, dan malaikat tu akan berdoa pula kepada kita. Malaikat tu akan doa, malaikat tu amin, malaikat tu doa pula kebaikan tu untuk kita. Maka subhanallah, itu kebaikan yang kita boleh dapat bila kita berdoa kepada saudara kita tanpa pengetahuannya. Maka kita boleh salli ala sayyidina Muhammad, tolong doakan kepada sahabat kita tu. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kemudian 40 hari lagi Nabi kata berubah dia menjadi mudrah, seketul daging. 40 hari juga. 40 hari. Jadi 120 hari. 120 hari bahagi dengan 4 bahagi dengan 30 hari sebulan, jadi 4 bulan lah. Kan? 4 bulan. Bila 4 bulan waktu tu barulah Allah tiupkan roh. Barulah Allah tiupkan roh. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Thumma yursalu alaihi malak. Kemudian diutuskan kepadanya malaikat, fayunfuhu fihi roh. Ditiupkan roh padanya. Waktu tu lepas 4 bulan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, barulah ditiupkan roh, baru hidup dalam rahim. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, fayunfiru roh wa yu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian Allah perintah kepada malaikat tu untuk tulis kepada janin dalam kandungan tu 4 kalimat. Apa dia 4 kalimat, 4 perkara ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, I am is, tolong doakan saraf tunjang saya bersambung kembali. Allah, ya Allah. Ustaz, saya baru lumpuh aksiden masa bantu orang. Allah, ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah, Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesembuhan yang sebaiknya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah SWT. Bagi Allah menyembuhkan kembali sahabat kita Is, insya-Allah. Dan mudah-mudahan dapat berjalan kembali dan beribadah dengan baik. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kita semua sahabat-sahabat kita doakan. Sagi di hujung saat ini kita nak buat doa khusus kepada sahabat-sahabat kita yang ditimpa dengan ujian dan penyakit, insya-Allah. Bina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh sekalian, nama Amir Ridwan. Amir Ridwan nama dia, insya-Allah. Kak Harlini tolong tulis kat nama Kak Harlini. Kemudian Amir Ridwan, insya-Allah. Ada lagi, kalau ada sahabat-sahabat lagi yang dalam diuji dengan kesakitan, insya-Allah boleh lagi komen kat situ. Lagi tolong ambil nama-nama tu, lagi kita doakan khusus lagi 7.30 lagi, insya-Allah. Kita doakan khusus buat sahabat-sahabat kita yang sakit, insya-Allah. Tolong tulis nama. Baik. Kemudian waktu 4 bulan baru ditiupkan roh. Fayum fawfiruh, dan dituliskan kepadanya, Allah perintah untuk tulis 4 perkara. Yang pertama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, rezeki dia waktu hidup di dunia. Waktu dalam kandungan 4 bulan, Allah tulis rezeki dia. Apa yang dia akan dapat nanti waktu dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia hidup di dunia nanti ni. Sebab tu jangan duk risau sangat tentang rezeki. Risaulah esok nak makan apa. Risaulah tengah hari nanti nak makan apa ni. Ni orang perempuan lah ni. Salli ala sayyidina Muhammad. Makan apa lah ni tengah hari ni, orang main. Malam ni nak makan apa lah, esok nak makan apa ni. Tambah PKP hari tu. Tak habis menu dah dia pusing. Hari masak tak jadi, buh dalam page masak tak jadi. Tentang salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua,
wa ajali, ajal dia bila. Tulis dah ajal dia bila. Mati bila, mati macam mana keadaan, macam mana tulis. Kemudian yang ketiga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, saya syamat apa ni, rizqihi wa ajalihi wa amali, amal dia waktu hidup di dunia. Tulis siap-siap amalan dia macam mana, amal dia soleh ke, amal dia taleh ke. Aminul Asri, rindu Ustaz, lama dah tak jumpa. Itulah mailah kat madrasah jumpa. Dan yang keempat, apa tulis? Wasyaqiyun aw sa'idun. Adakah celaka ataupun bahagia hidup dia? Tulis siap dah waktu dalam kandungan. Jadi Allah sebut dalam ayat ni, Allah kata apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Ada orang dapat anak lelaki, dia tak redha dia dapat anak lelaki. Nak anak perempuan, nak anak perempuan, nak anak perempuan, nak anak perempuan, bagi beli baju perempuan. Lepas tu pergi scan pula, Salih Azhamat, doktor kata apa? Tak nampak ni, dia duduk kepit-kepit ni, dia duduk kepit tak nampak ni. Macam perempuan kot. Nampak macam perempuan, tak nampak pun dia punya bebet dia. Tak nampak bebet dia. Tengok-tengok apa semua. Tak nampak. Oh, perempuan gaya ni. Oh, seronok lah. Saya memanglah Ustaz. Anak saya dah 3 orang, 4 orang dah lelaki-lelaki. Yang ni, oh seronok lah. Ustaz pula dah. Doktor, insyaAllah seronoknya doktor ni. Akhirnya tercapailah cita-cita saya nak dapat anak perempuan. Oh, seronok lah. Lepas tu pergi beli baju pink semua. Pink. Beli baju pink, seluar pink, kain pink, pampers pink. Tukar tirai pink. Baju lelaki dia pun suruh pakai pink juga. Raul limbat lambat pika. Faham tak? Astagfirullahaladzim. Lalu subhanallah, ping-ping apa pasal apa? Oh, excited dapat anak perempuan, masya-Allah. Tiba-tiba selalu saya tak ada orang nak bahan. Hari ni ada ramai kat depan saya nak bahan. Okeylah. Lalu tuan-tuan salih al-Jamaat, tiba-tiba masya-Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan keluar-keluar laki. Faham tak? Dia tak redha. Dia tak boleh terima. Dia tak boleh terima. Dia tengok anak dia. Dia tak boleh terima anak dia lelaki-lelaki. Bahkan ada subhanallah tuan-tuan, salih ala sayyidina Muhammad, yang diceritakan, dia dapat anak dia apa? Dia dapat anak dia ada 2 kelamin. Takdirnya dapat anak 2 kelamin. Lalu salih ala sayyidina tuan-tuan, tahu tak? Dia dalam Islam dia suruh tengok kecenderungan budak tu lelaki ke perempuan. Kemudian sesuaikan didikan itu dengan kecenderungan budak tersebut. Kalau tengok dia tu jenis Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, cenderungnya macam lelaki-lelaki, wataknya lelaki-lelaki, dia suka main kenderaan benda kasak-kasak. Mau nak salli ala sayyidina Muhammad, dia suka bagi kat dia patung, dia tak mau kan, patung mainan babi doll tu dia tak mau, jenis-jenis macam tu dia tak mau, dia memang nampak macam lelaki-lelaki. Maka Allah SWT didik dia cara lelaki-lelaki. Tapi dia subhanallah, dia nak anak perempuan. Dia nak anak perempuan. Dia seronok pada anak perempuan. Maka dia didik budak tu walaupun nampak kecenderungan lelaki-lelaki, dia didik jadi perempuan. Pakaian perempuan bahkan lebih dahsyat, tahu apa dia buat? Dia pi buat operation untuk buang kemaluan anak dia yang lelaki-lelaki tu. Betul kan? Kan? I'm talking about the Lalu dia pi buang, dia hormon. Dia hormonkan budak tu. Dia bagi budak tu hormon untuk sallallahu alaihi Muhammad supaya dia jadi macam perempuan. Tuan-tuan, takdirnya dia membesar, dia jadi lelaki-lelaki. Sebab dia memang kecenderungan dia lelaki-lelaki, tapi mak dia nak dia jadi perempuan. Tuan-tuan, akhirnya susah nak berkahwin, nak ada keluarga, tak boleh. Pasal apa? Pasal dia telah bukan kalau setakat didik boleh lagi. Tapi dia dah di medical kan, dia kan. Dia dah medical change dekat dia. Masukkan hormon-hormon dan sebagainya untuk jadi lelaki. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Azlina Alia, pengalaman ustaz ke tu warna pink? Salah. Bukan pengalaman saya, ni pengalaman tu rahsia. Siapa nak tahu PM tepi. Baik, Allah salli alaihi wasallam. Nah, tuan-tuan.
Jadi tu keadaan dia. Faham tak ni? Ada orang dia tak redha, dia tak boleh terima. Dia tak boleh terima dia tu jadi lelaki-lelaki. Dia nak jadi perempuan. Dia kata apa? Saya wanita yang terperangkap dalam tubuh lelaki-lelaki. Aku geram betul lah. Allah sallallahu alaihi Muhammad. Dia tak redha. Dia tak boleh terima. Akhirnya dia berpakaian dengan pakaian perempuan, dia pergi suntik hormon. Subhanallah sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, hormon tu kena suntik berapa lama sekali ni? Setahun sekali? Hormon. Ya. Subhanallah sallallahu alaihi Muhammad. Pergi suntik hormon, lepas tu makan hormon, lepas tu pergi suntik macam-macam dia buat. Pasal dia nak jadi perempuan. Dia jadi perempuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Durah kata happy sungguh ustaz pagi ni. Mestilah. Nak happy lah ni, ramai anak-anak beranak kat sini. InsyaAllah sallallahu alaihi Muhammad. Sampai semalam daripada sallallahu alaihi Muhammad daripada Kidaf. Lalu subhanallah tuan-tuan, pasal apa? Seolah macam tak redha. Yang perempuan nak jadi laki-laki. Tuan-tuan, Allah musta'izim. Tuan-tuan ingatlah, laknat, Allah melaknat. Lepas tu jangan kita redha dengan perbuatan. Sebab Allah tak redha. Allah laknat. Macam mana keadaan Allah melaknat mereka yang berpakaian dan berpawatakan demikian, tiba-tiba kita pula nak redha dekat mereka. Oh, kita kena raih kelompok ni, oh ni kelompok di kalangan kita tak boleh nafikan keberadaan mereka dalam masyarakat, kita kena tunaikan, kita kena berikan hak-hak yang sesuai dengan mereka. Siapa kita? Who are we? Kan? Sallallahu alaihi wasallam. Untuk verify, untuk iktiraf mereka. Sedangkan Allah dan Nabi melaknat perbuatan tersebut. Jadi tengok juga dekat Instagram pun ada tu Zakiyah Taib tulis tentang kanser anak dia. Sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian tu Kak Auzilwa, ustaz boleh doakan saya Syarifah Salwa. Tu tengok juga dekat tu, sekejap lagi kita akan doakan dalam pukul lagi 5 minit lagi insya-Allah. Baik. Artinya dialah kanser tadi. Kena tengok dekat tu. Tengok dekat apa? Tengok kat Instagram. Tak apa tu. Ikmal tengok kot. Artinya dialah yang menciptakan dan dialah satu-satunya yang berhak untuk dituhankan. Tidak ada punya sekutu. Miliknya lah keperkasaan dan tidak tertandingi hikmah dan hukum. Ayat ini secara tegas menyatakan bahawa Isa bin Maryam adalah seorang hamba yang dicipta. Allah menciptakannya sebagaimana dia menciptakan manusia yang lain, kerana Allah membentuknya di dalam rahim dan menciptakannya sebagaimana yang dia kehendaki, sebagaimana Nabi Isa lantas dianggap sebagai Tuhan seperti yang diklaim oleh orang-orang Nasrani. Allah melaknat mereka padahal dia berbolak-balik di dalam rahim dan beralih pada satu keadaan yang lain, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud dia menciptakan kamu daripada seorang diri, kemudian dia jadikan daripadanya istrinya, dan dia menurunkan untuk kamu 8 ekor yang berpasangan daripada binatang ternak. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Oh subhanallah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan buat kajian lah ayat-ayat macam ni, ya Allah, menunjukkan betapa hebatnya mukjizat Al-Quran ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mukjizat Al-Quran. Sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksudkan dengan 3 kegelapan tu? Ya Allah, yang berbuat demikian itu adalah Allah Rabbmu, Tuhan yang mempunyai kerajaan, tidak ada ilah selain daripada dia, maka sebagaimana kamu hendak dipalingkan. Baby, doktor, dalam kandungan kan, dia akan ada 3 lapisan. Tidak? Baby, janin, lepas tu ada satu layer, lepas tu ada satu layer lagi, kantung, kemudian perut, kemudian rahim. 3 lapis. Allah sebut dalam Quran, tengok Allah kata apa? Dan kejadian dalam 3 kegelapan. Subhanallah, tiga lapisan dalam perut. Dia panggil mukjizat yang Allah letakkan dalam Al-Quran. Kehebatan. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi habis dah kita bincang. Dan ayat tersebut yang bincangkan tentang kejadian manusia, macam apa keputusan itu, terkait dengan ayat sebelumnya yang menceritakan tentang Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam, insya-Allah
Jadi kita habis dah perbincangan tentang surah Ali Imran ayat 5 dan 6, dan esok insya-Allah kita akan sambung lagi pada ayat berikutnya 7 hingga 9 insya-Allah. Saya ucap terima kasih pada semua sahabat, Megat Aiman, Dila Rial. Susah nak sebut. Salli ala Sayyidina Muhammad. Mulhaf, terima kasih. Kak Nazatul Naina, Nurcu, terima kasih. Kemudian siapa lagi? Oh, dah pin komen, tak boleh baca. Yati Abdullah, Yat Abdullah, Razia Ismail, Zainab Hashim, Kak Aziza Ibrahim, Koji Rahim, Nur Hayati Rojikan, Suryani Kasim, Nizan, insya-Allah Marini Abdul Rahman. Masya-Allah, kita sama-sama mengangkat tangan pada pagi ini untuk kita, mudah-mudahan dengan keberkatan pagi ini Allah memberkati doa-doa kita dan Allah memberikan kesembuhan kepada sahabat-sahabat kita yang diuji dengan penyakit, insya-Allah. Ada screenshot dah nama. IG dah. Sana saya sedang menghimpunkan nama ni. InsyaAllah sedang menghimpunkan nama sahabat-sahabat yang diuji dengan penyakit, insyaAllah, dan kita doakan supaya Allah memberikan kesembuhan, insyaAllah. Ada Ikmal himpun? Ada? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Allah, ya Rahman, ya Zal Jalal wal Ikram, pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini, ya Allah, kami bermohon kepadamu, ya Allah, agar Engkau dapat mengkabulkan doa-doa kami, ya Allah. Pada pagi ini, ya Allah, kami berkongsi kesedihan dan kerisauan, ya Allah, terhadap saudara-saudara kami yang diuji dengan penyakit, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, Engkau berilah kesembuhan yang sebaiknya kepada mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, hanya Engkau yang memegang segala sesuatu, ya Allah. Hanya Engkau yang memberi penyakit dan Engkaulah yang menyembuhkan, ya Allah. Tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan daripadamu, ya Allah. Kami merendahkan diri pada pagi ini, ya Allah. Meletakkan hati-hati kami, ya Allah, dengan penuh khusyuk dan tawaduk, ya Allah, untuk memohon kepadamu yang mengurniakan segala permohonan. Ya Allah, Engkau berilah kesembuhan yang sebaiknya kepada Kak Harlini, kepada Amir Ridwan, kepada Andy Faiz, kepada Nuraina Amirah, kepada Rahizan Abdul Rahim, kepada Jamaliyah binti Hanafi, kepada Hamzah Mat Ali, kepada Nurliha Mat Ali, kepada Nur Hayati Mat Nur, kepada Zulina, kepada Hamidah, kepada Atun Rubis, kepada Abdul Razak, kepada Kamaliyah, kepada Rabiah, kepada Maznah Abdullah, kepada Amir B, kepada Ahmad Nujaid, kepada Haji Roslan, kepada Hajar, dan kepada Muhammad. Ada lagi? Anak dan anak kepada Hafizah Firza, Auna Salwa, Sharifah Salwa, dah. Dan semua sahabat-sahabat yang diuji dengan penyakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan, walau kami tak dapat menyebut namanya. Namun ya Allah, Engkaulah yang terlebih mengetahui apa yang terbaik. Allahumma Rabban Nas, azhibil ba'sa ishfi, anta syafi, la shifa illa shifauka, shifaan la yughadiru saqama. Allahumma Rabban Nas, azhibil ba'sa ishfi, anta syafi, la shifa illa shifauka, shifaan la yughadiru saqama. Allahumma Rabban Nas, azhibil ba'sa ishfi, anta syafi, la shifa illa shifauka, shifaan la yughadiru saqama wala adama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih semua sahabat-sahabat yang setia bersama dengan kita, dan insya-Allah mudah-mudahan Allahumma salli ala Muhammad, perkongsian kita pada pagi ini menjadi manfaat kepada kita sebaiknya. Saya ucap terima kasih kepada Kak Nuraini, kepada Nur Hasdalina, kepada Maimanah, kepada Nurmala Ibrahim, kepada Salina Ithnin, kepada Cik Ros, kepada Iqbal, Fairuz Zulaila, Hamisah Bedu, Masita Ahmad, Umi Madihah, Laila Syafi'i, dan mudah-mudahan insya-Allah Allah mengkabulkan doa-doa kita, salli ala Sayyidina Muhammad, dan Allah memberikan kebaikan kepada semua sahabat-sahabat kita yang ditimpa dan diuji dengan musibah. Dan insya-Allah kita bersiaran lagi besok pagi insya-Allah. Dan jangan lupa tugasan kita pada setiap hari, cari seorang sahabat untuk kita, ajak dia baca Quran dan mengikuti tafsir bersama kita pada setiap hari insya-Allah. Insya-Allah saya akan savekan. Terima kasih Syafiq, terima kasih Kak Anwar Kurnia, Syafiq, Farhan, Nurul Rabbani, Aulizwa, Aida Katrina, terima kasih, Kamarul Hizam, Martini Rohani, Haji Makmuda, terima kasih, Azlan, terima kasih, Nurul Rabbani, Marian Khalid, insyaAllah, Jawahirdin, insyaAllah, Sadiq Semat, lama tak sebut-sebut nama Jawahirdin ni, insyaAllah. Dan daripada Singapura, Zuraimi Hasan, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, insyaAllah. Zaimah bergetar hati bila melafazkan nama-nama, insya-Allah. Mudah-mudahan Azina Burhan, Zulkifli Nur Hayati. Dan saya minta sahabat-sahabat kita yang lain teruskan berdoa pada sahabat-sahabat kita dalam grup usrah kita ni, usrah kuliah tafsir Ustaz Jafri pagi-pagi ni, insya-Allah. Di usrah ni masuk keluarga, di usrah kita ni setiap hari jangan lupa untuk kita berdoa kepada sahabat-sahabat kita dalam usrah kita ni, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.